Nama aku Nawi. Kisah seram ini berlaku beberapa bulan yang lepas. Dari pengalaman ini, aku pelajari satu pengajaran yang penting di dalam hidup aku. Pengajaran tersebut adalah jangan sesekali memberi tumpang kepada orang yang tidak dikenali. Hari itu adalah hari Sabtu dan aku memandu seorang diri dari Gua Musan ke Kota Baru. Pada masa itu, jam menunjukkan pada pukul 2 pagi. Perjalanan ini agak jauh sedikit kerana biasanya ianya mengambil 3 jam untuk sampai ke destinasi. Jalan kelihatan sangat gelap dan tidak menampakkan satu kereta pun yang melalui jalan ini. Oleh kerana terlalu gelap dan aku tidak dapat melihat dengan jelas, jadi aku menggunakan lampu tinggi. Tiba-tiba, aku ternampak seseorang yang berada di sebelah jalan. Semakin aku mendekati orang itu, aku boleh melihat dia mengangkat tangannya dan memberi signal ibu jari sebagai tanda ingin menumpang. Pada masa itu, aku tak tahu sama ada aku patut berhenti atau tidak. Terdapat pelbagai tanggapan yang bermain di dalam fikiran aku pada masa itu. Apabila kereta semakin dekat dengan orang itu, aku perlahankan kereta dengan tujuan untuk melihat lebih jelas siapakah orang itu. Dia kelihatan seperti orang yang sudah berumur. Kemungkinan sekitar umur 40 hingga 50 tahun. Memakai jaket tebal berwarna coklat muda dan memakai seluar jeans. Akhirnya aku membuat keputusan untuk berhentikan kereta. Aku menurunkan tingkap dan bertanyakan di manakah arah tuju dia. Dia membalas sambil mengangkat tangannya dan memberitahu arah destinasi yang dia mahu pergi. Masuklah. Dia mula mendekati kereta dan pada masa itu, aku dah rasa lain macam dengan orang ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah kiri dan kanan seperti mencari sesuatu. Selepas dia masuk ke dalam kereta, aku dah mula rasa menyesal memberi dia tumpang kerana baru aku perasan yang dia kelihatan sangat aneh. Aku mula menekan pedal minyak dan mula bergerak dari situ. Limit untuk jalan tersebut adalah 50, tapi aku menekan sehingga 80 kerana aku rasa aku harus menghantar lelaki ini secepatnya mungkin. Dalam perjalanan, aku bertanya, Bang, boleh saya tahu tempat yang abang nak pergi tu? Selepas aku bertanya, dia hanya berdiam diri dan tidak menjawab selama 10 saat. Depan tu je, tak jauh dari sini. Di dalam perjalanan, kami berdua tidak bercakap apa-apa dan suasana menjadi sunyi. Kerana terasa sangat kekok, aku cuba untuk membuka radio, tapi entah kenapa aku membatalkan niat tersebut. Tiba-tiba, aku dapat rasa dia sedang melihat tepat ke arah aku. Pada masa itu, aku memberitahu diri aku sendiri yang aku harus cepat menghantar lelaki tersebut kerana aku dah rasa lain macam. Sudah hampir 5 minit dia memandang ke arah aku dan tidak bergerak. Aku cuba sedaya upaya untuk tidak membuat eye contact dengan dia dan cuba berlaku seperti tidak nampak. Selepas beberapa minit, akhirnya dia berpaling ke arah lain dan memandang ke arah jalan. Aku berasa lega seketika. Tiba-tiba, dia berkata, "Kau tahu, dah lama aku simpan benda ni. Kau rasa patutkah aku akhiri segalanya?" Aku melihat dia dengan kebingungan dan bertanya, "Hah? Apa?" Dia mula mengambil sesuatu di dalam poketnya. Rupanya itu adalah pisau Rambo. Dan dia berkata, "Dah lama aku bawa pisau ni. Kau rasa bilakah masa yang sesuai untuk aku guna?" Pada masa itu, aku dah rasa sangat takut dan jantung aku berdegup dengan kencang. Aku memberitahu dia supaya letakkan pisau itu dengan segera. Dan kemudian, dia melihat ke arah aku dan membalas, "Hentikan kereta sekarang." Aku mula hentikan kereta dan semasa aku perlahankan kereta, aku perasan terdapat sebuah rumah usang yang kecil dan terbiar di sebelah jalan.
Apa yang berlaku kemudian adalah mimpi yang sangat ngeri. Dia mula menghiris tangan kirinya dengan sangat rakus. Dan selepas itu, dia mengeluarkan suara yang sangat aneh. Aku menyuruh dia untuk keluar dari kereta sekarang dengan nada yang sederhana. Dia melihat ke arah aku seperti tidak puas hati dan berkata, "Kau, keluar dari kereta sekarang dan ikut aku ke rumah sekejap." Dan aku kata, "Tak mau." Kemudian, dia mengangkat pisaunya ke atas sebagai tanda amaran. Aku cakap, "Keluar sekejap. Aku nak tunjuk sesuatu kepada engkau di dalam rumah. Sekejap je." Pada masa itu, aku tahu nyawa aku dalam bahaya dan aku harus buat keputusan yang bijak. Okey. Aku mula keluar dari kereta dan berdiri di sebelah depan kereta dan berpura-pura menunggu dia. Dia selepas itu juga turut keluar dan berdiri di sebelah jalan dan menunggu aku untuk datang. Dan pada masa itulah, aku bergegas masuk balik ke dalam kereta. Aku masuk gear, aku menekan minyak dan meninggalkan tempat tersebut secepat yang mungkin. Akhirnya, aku berjaya melarikan diri daripada dia. Inilah pengalaman yang sangat mengerikan bagi aku. Dan aku yakin dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepada aku sekiranya aku masuk ke dalam rumah dia tadi. Pengalaman ini mengajar aku supaya lebih berhati-hati dan jangan suka-suka bagi tumpang kepada orang yang tidak dikenali, terutama sekali pada waktu malam. Dan jika anda ternampak seseorang berdiri di sebelah jalan pada waktu malam, jangan sesekali berhentikan kereta anda. Sebaliknya, tekan minyak selaju yang mungkin dan abaikan mereka.